Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menciptakan manusia sebaik-baik bentuk ciptaan dan memuliakannya dengan struktur fizik yang dikurniakan akal fikiran. Penciptaan manusia yang ditanamkan di dalamnya moral, emosional dan perasaan yang mana dapat mewujudkan makna kemanusiaan dalam diri dan nilai-nilai murni. Islam melindungi nilai kemanusiaan melalui penegakan hukum syariat yang bertujuan untuk menjaga hak-hak individu. Agama Islam yang sangat mementingkan keharmonian, kedamaian, keluhuran dan kesejahteraan sesama insan, di mana ajaran Islam sangat menekankan hubungan baik bukan sahaja dengan saudara seagama, malah juga kepada saudara yang bukan seagama. Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tabdila, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki daripada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 70. Baiklah, menurut penjelasan Profesor Nasaruddin Omar berdasarkan ayat di atas, Allah SWT tidak menggunakan perkataan Al-Muslim untuk dimuliakan, tetapi menggunakan perkataan Bani Adam, iaitu wahai anak-anak Adam, di dalam ayat walaqad karamna bani Adam untuk dimuliakan. Hal ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan antara orang Islam dan bukan Islam dalam melakukan kebaikan sesama manusia. Tak ada perbezaan agama, etnik, bangsa dan negara dalam memperolehi nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia berhak ke atas nilai kemanusiaan dan nilai kebebasan. Waman lam yahkim bi amrin muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka bukanlah mereka dari kalangannya. Penindasan tentera Israel Zionis terhadap umat Islam di Gaza, Palestin merupakan satu perkara yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Konflik perang Israel dan Palestin bukan sahaja melibatkan pertembungan agama, malahan juga melibatkan nilai kemanusiaan, di mana penindasan ke atas rakyat Palestin tidak hanya menuntut perpaduan orang Islam sahaja, malahan turut membabitkan perjuangan manusia sejagat. Isu Palestin merupakan isu yang melibatkan maruah, nyawa, kehidupan dan kelangsungan insan, dan juga merupakan isu yang membabitkan soal integriti wilayah kedaulatan, keselamatan sejagat dan tata cara antarabangsa. Penindasan Israel terhadap Palestin jelas melanggar Konvensyen Geneva ke-4 1969, yang mana perilaku yang tidak berperi kemanusiaan dan kekejaman rejim Zionis, yang mana keganasan Israel jelas melanggar undang-undang antarabangsa, hak asasi manusia, kemanusiaan dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pada dasarnya, tercetus konflik perang ini adalah disebabkan perebutan kedua-dua negara, iaitu Palestin dan Israel, untuk membangunkan negara di tempat yang sama, iaitu Baitul Maqdis, yang merupakan sebuah kota suci bagi tiga agama, iaitu Islam, Judaisme dan Kristian, yang menjadi rebutan di antara kedua-dua negara. Kerakusan dan kekejaman tentera Israel merebut tanah yang sememangnya milik umat Islam Palestin sehingga berjaya menempatkan Israel di tanah Palestin, bermula daripada Deklarasi Balfour 1917, yang mana merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Arthur Balfour, iaitu Menteri Luar Negara Inggeris. Sebuah dokumen yang dikeluarkan pada 2 November 1917 semasa Perang Dunia yang Pertama, yang mana berisi pengklaman tanah Palestin menjadi milik Israel. Deklarasi Balfour adalah pemicu awal terjadinya konflik Palestin dan Israel. Palestin yang mana merupakan sebuah negara di bawah taklukan Empire Osmaniyah sebelum ini, namun setelah kejatuhan Empire Muslim, Palestin ditakbir oleh British, yang mana sebuah negara yang menyokong penubuhan negara Israel di dalam wilayah Palestin.
Semasa Perang Dunia Pertama, Zionisme politik meminta Inggeris dan Amerika untuk memberi jaminan menguasai Palestin untuk menjadikan sebuah negara Yahudi. Kekalahan kerajaan Turki Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama telah menyebabkan negara Israel telah berjaya ditubuhkan di kawasan Palestin berdasarkan kepada Deklarasi Balfour. Sejak daripada tertubuhnya negara Israel di tanah Palestin, sejak itulah telah tercetusnya pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Palestin yang berlangsung sekian lama. Pertempuran dan perjuangan rakyat Palestin bagi mengembalikan hak yang telah dirampas sekian lama, iaitu memulakan kepada penindasan, kekejaman, pembunuhan dan pelbagai penuh kezaliman yang dirasai oleh umat Islam dalam usaha mengambil hak tanah milik mereka sendiri. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya rakyat Palestin dinafikan hak untuk menduduki tanah air sendiri. Konflik peperangan yang tercetus lama masih belum lagi menemui hasil penyelesaian. Komuniti antarabangsa terutama Majlis Keselamatan PBB harus bertindak pantas memaksa Israel menghentikan serangan yang menindas dan zalim ke atas rakyat Palestin. Penindasan ini bukan sahaja satu isu agama yang perlu kepada syarat menjadi Muslim untuk menyokong Palestin, yang mana seharusnya kita bersama dalam menyuarakan bantahan terhadap kekejaman tentera Israel. Satu tindakan harus diambil yang boleh membawa kepada kebebasan, keadilan dan solidariti terhadap rakyat Palestin. Tindakan tentera Israel haruslah dikutuk sekeras-kerasnya. Baik, sekian sahaja daripada saya, Muhammad Lumah Hakim. Salam ummah untuk semua. Terima kasih.